بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 31, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 31, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu bahawa difaham daripada kata musannif. Kata musannif, muallif, pengarang. Musannif, muallif, pengarang. Kalau ayat tu guru, kita terjemah dah. Musannif, musannif je lah. Muallif, muallif je lah. Kita terjemah dah pengarang-pengarang ni. Sebab ni kitab Jawi, bahasa Melayu. Jadi musannif di sini bahasa Melayu. Bahasa Arab tapi jadi bahasa Melayu. Ada ni. Kan kita kan bahasa orang putih jadi bahasa Melayu. Lepas tu nak jadi Melayu ditukar ejaan. Tu je. Tapi asalnya bahasa orang putih, tapi ditukar ejaan jadi bahasa Melayu. Kan gitu? Sama lah ni. Ini bahasa Arab. Tapi orang belajar ni kalau berkitab, ini bahasa Melayu lah. Musannif, muallif, pengarang. Ketahui olehmu bahawa dipaham daripada kata musannif. Kata musannif ni Syekh Sanusi. Kata musannif ni di mana? Dalam Matan Ummil Barahin. Mana kata musannif dalam Matan Ummil Barahin? Wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Itu kata musannif. Bermula sifat sama dan sifat basar bertakluk keduanya dengan sekalian perkara yang ada. Perkara yang ada. Dipaham daripada kata musannif mana? Yang ta'alluq keduanya, kedua samak dan basar dengan sekalian maujudat. Dengan sekalian maujudat. Yang ta'alluq keduanya dengan sekalian maujudat ni. Itu terjemahan daripada al-muta'alliqani, yang ta'alluq keduanya bijami'il mawjudat, dengan sekalian mawjudat. Itu kata musannif. Yang ta'alluq keduanya itu di maqulul qaul. Mana apa ni kalau kita kok buat pembuka kata cotek dua atas. Cotek ni dia kan cotek dua atas, pembuka kata dan penutup kata. Apa kata musannif? Yang ta'alluq keduanya
al-muta'alliqani dengan sekalian maujudat bi jami'il maujudat, difaham bahawasanya, yakni akan bahawasanya. Jadi bahawasanya tu jadi naib fa'il daripada difaham. Naib fa'il bagi difaham. Difaham bahawasanya, akan bahawasanya. Bahawa difaham kata musannif, difaham bahawasanya, akan bahawasanya sama Allah Ta'ala itu, sifat sama yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ta'alluq ia sifat sama dengan sekalian maujud, dengan sekalian perkara yang ada. Ta'alluq di sini ta'alluq tanjizi lah, sama ada tanjizi qadim ataupun tanjizi hadis. Minggu lepas tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Minggu lepas kan bahasa Arab ni biar jadi bahasa Melayu. Bahasa Arab jadi bahasa Melayu. Sebut tanjizi qadim, nakak lalu dah, mari lalu dah. Suluhi qadim, ni mari lalu dah. Tanjizi hadis, ada sini lalu dah. Jadi ta'alluq di sini sama ta'alluq tanjizi qadim ataupun tanjizi hadis. Ta'alluq ia sifat sama dengan sekalian maujud ni, sama ada maujud itu qadim seperti zat Allah dan sifatnya yang wujudiyah, atau baharu. Baharu ni atau pada qadim atau baharu, jadi sama ada maujud itu baharu, sama ada maujud tu qadim zat dan sifat Allah, atau baharu, atau maujud perkara yang ada tu perkara yang baharu. Mana yang baharu? Seperti zat dan sifat sekalian makhluk. Ni tubuh kita ni maujud yang baharu. Dan sama ada ta'alluq sifat sama ni, dan sama ada suara maujud, Allah mendengar. Atau tiada suara tapi perkara tu maujud, Allah mendengar. Mana tiada suara? Zat tubuh kita ni maujud, ada suara ke tak? Tak ada suara, Allah mendengar. Dan sama ada warna atau tiada warna, Allah mendengar. Ini bahagian sama ni. Bahagian basar nanti. Maka sekalian itu, sekalian mana ni? Zat Allah, sifat Allah, zat dan sifat makhluk, suara dan juga bukan suara, warna ataupun bukan warna, sekalian itu dinamakan, diakan itu maujud, perkara yang ada, yakni dita'alluq oleh sama. Dengan sekalian itu dita'alluq oleh sama. Dengan sekalian itu sekalian perkara yang ada, sama ada tu qadim, sama ada tu bahru, sama ada suara ataupun tiada, warna ataupun tiada, Allah mendengar. Janji perkara tu maujud, perkara yang ada. Ini bicara sama, nanti bicara basar pula. Ini bicara sama. Jadi ini seperti macam berulang lah ni. Macam berulang minggu lepas jadinya dah. Sebab minggu lepas sudah bicara ta'alluq sama dan ta'alluq basar, dengan tiap-tiap yang maujud. Pergi kepada tanjizi qadim, suluhi qadim dan tanjizi hadis. Ni diperincian pula, pecah pula. Hak sama dulu, nanti bicara basar pula. Dia kadang-kadang, contoh dalam kitab Faridatul Faraid, dia sifat-sifat lain
diperinci secara berasingan. Sifat lain diperinci secara berasingan. Sifat qudrah, perincian secara berasingan sampai ke ta'alluq selesai, sampai ke dalil pun semua selesai. Masuk sifat iradah, perincian secara berasingan. Ilmu sama, hayah sama, sama basar. Contoh dalam kitab Faridah, dia letak bersekali. Dan surah kitab pun begitu kok, dia letak bersekali. Terkadang dia asingkan sifat yang ke-11, sifat sama, didatangkan terjemahan. Sifat yang ke-12, sifat basar, didatangkan terjemahan. Situ kemudian ta'alluq dicapu dua, dalil dicapu dua. Dan ada kitab pula hak sifat lain, sifat yang ke ni 7 qudrah panjang, yang ke-8 iradah panjang, yang ke-9 ilmu bicara berasingan, yang ke-10 hayah berasingan, yang dan sifat yang ke-11 dan 12 digi capu lalu. Hak 13 kalam berasingan. Ada kitab dan sifat yang ke-11 dan 12 sama dan basar. Dia regu lalu dah. Pada ni, kenapa dia regu gitu? Yang pertama, ta'alluq keduanya sama saja, akan maujudat. Pecahan sama saja. 3 ta'alluq pecahan dia sama saja. Pergi kepada dalil pun sama saja. Dalil akal lah sama saja. Pergi dalil Al-Quran sama juga. Wa huwas samiul basir. Kalau dalil akal, dalil yang sama. Kalau dalil ayat Quran, ayat yang sama. Wa huwas samiul basir. Lepas tu dia letak sekali antara sama dan basar. Ta'alluqnya sama, mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Sama ada tu ada yang qadim, yakni ada yang wajib, ataupun ada yang hadis yang baharu, ada yang jaiz, ada yang harus. Janji ada. Kalau ada tu qadim, Allah mendengar dan melihat sedia kala, tanjizi qadim. Kalau ada tu baharu, Allah mendengar dan melihat baharu, tanjizi hadis. Itu je beza dia. Janji ada. Ada ni. Hak tak ada, Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Hak tak ada, Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Termasuk sifat Allah, wujud, qidam, baqa' bukan sifat yang ada. Itu bahasa reti je, bukan ada. Maka sama' basar tidak melihat akan sifat wujud, qidam, baqa'. Zat Allah ada, sama' basar melihat dan mendengar dan melihat. Sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada. Sama' basar mendengar dan melihat akan sifat ma'ani yang 7, kudrah sampai ke kalam. Ada je. Tapi kalau tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Ada situ. Saya memang terkadang saya tak bicara mana. Hak kita ni banyak perkara yang tak ada. Benda yang amrun iktibari, benda tak ada. Bulat reti je, tak ada bulat tu. Cuma peseng tu. Jadi saya biasa tak sentuh tu. Oh, jadi bulat Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Dia payah nak bagi faham, nanti saya tak sentuh.
Ada ni. Amrun i'tibari saya tak sentuh. Sama juga amrun i'tibari benda yang tak ada. Allah buat ke tak benda yang tak ada? Saya tak sentuh juga. Sebab akan timbul. Jadi bulat tu Allah tak buat. Siap. Panjang pendek Allah tak buat. Allah payah nak cerita. Ada ni. Benda tu Allah buat. Jadi gitu tu. Ayuh kata sudahlah. Kalau kita setakat Masjid Kulon Bila, boleh lagi lah. Kena tutup lah sementara FB. Mari pula orang baru dengar. Allah. Ada ni. Benda tu bukan benda yang ada. Allah buat ke tak? Benda tu bukan benda yang ada. Allah buat macam mana? Tapi jadi gitu tu Allah yang buat. Ada. Tapi bentuk begitu bukan benda yang ada. Mana? Ayuh ada. Masjid Kulon Bila budak percaya lagi. Masjid Kulon Bila budak percaya juga. Ada ni. Jadi maknanya benda yang ada. Allah mendengar dan Allah melihat. Kalau kita akan kata saya melihat bulat, saya melihat panjang. Yang kita lihat tu adalah zat bola. Yang kita melihat adalah warna bola. Warna tu sifat makni, sifat yang ada. Bulat, payahlah. Orang duk main bola malam ni kan. Tak melihat bulat tu pula. Orang nak sepak ke apa dia? Orang sepak bola. Orang sepak bola. Lepas tu bulat ada ke tak? Royak ke pemain bola tu. Bulat tu tak ada. Geboh kawan tu nak sepak ke pula benda tak ada. Yang awak sepak ni zat bola. Diri bulat amrun iktibari. Payah duk bala tu. Tak apa lah. Ayat tu. Jadi perkara yang ada Allah mendengar, Allah melihat. Janji ada maujudat. Di maujudat ni ada yang wajib, maujudat ada yang harus. Ada pun yang mustahil, yang mustahil tak ada. Mustahil tu tak ada. Mustahil itu tak ada dan tak terima ada sama sekali. Perkara mustahil ni perkara yang tak ada serta tak terima ada sama sekali. Mana? Tuhan yang kedua. Benda yang perkara yang tak ada dan tak terima ada sama sekali. Tuhan yang kedua. Adapun anak bagi orang mandul tak ada. Tapi akal boleh terima. Tiba-tiba boleh beranak. Tak? Mandu bercerai. Nikah orang lain, beranak molek-molek ada. Itu bukan mandu dah tu. Salah tuduh tu. Tapi Tuhan yang kedua tak ada. Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Anak orang mandu tak ada. Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Sebab barang tak ada. Allah mengetahui. Allah mengetahui Tuhan yang kedua tak ada. Allah mengetahui anak orang mandu tak ada. Mengetahui habis. Ada Allah Ta'ala tahu, tak ada Allah Ta'ala tahu. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, Allah mengetahui sekalian habis. Itu sekalian. Ilmu sekalian. Ada ni. Sama besar yang ada. Sama ada tu wajib, ada yang harus, yang ada. Yang tak ada, tidak mendengar dan tidak melihat. Kudrah iradah mungkin aja. Perkara yang harus ada, harus tiada. Yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ilmu habis. Ada, tak ada. Ada yang wajib, ada yang harus. Allah mengetahui sekalian. Itu ilmu. Ilmu habis.
Hak tak ada. Allah mengetahuilah tak ada. Hak tak ada, Allah mengetahui tak ada. Kita pun tahu barang tak ada. Tapi kita boleh melihat tak barang tak ada? Nak melihat warna barang tak ada. Ada ni, barang tak ada. Nak melihat macam mana? Tapi hak barang tak ada, tahu ke tak? Tahu. Barang tak ada, tahu. Duit tak ada, tahu. Lepas tu nak tengok duit, tengok mana duit tak ada. Tapi tahu, tahu. Jadi ilmu Allah atau habis. Allah tahu belaka. Hak wajib Allah Ta'ala tahu, hak mustahil Allah Ta'ala tahu, hak harus Allah Ta'ala tahu, ada tak ada Allah Ta'ala tahu belaka. Itu ilmu. Yang mana ilmu ni? Yang wajib, sifat kesempurnaan bagi Allah, tak terhingga bilangan. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga bilangan. Hak mustahil, sifat kekurangan, tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui juga akan sekalian sifat mustahil yang tak ada di zat Allah Ta'ala, yang tidak ada penghujung bilangan, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Yang harus pun tidak ada penghujung juga. Yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung, itu perkara yang harus. Allah mengetahui ke tak? Allah mengetahui. Persoalan sekarang, yang berlaku di syurga tidak ada penghujung, yang berlaku di neraka tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu ilmu. Tapi yang harus ni tak ada penghujung, itu bersekali juga dengan kudrah dan iradah. Ketentuan Allah tidak ada penghujung. Apa yang berlaku di syurga neraka, Allah telah menentukan pada azal dengan ketentuan yang tidak ada penghujung. Sampai masa berlaku di syurga dan neraka, yang berlaku tu kesemuanya perbuatan Allah. Jadi qada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah tidak ada penghujung. Pada perkara yang harulah, Allah mengetahui dengan pengetahuan ada penghujung. Apa yang berlaku di syurga dan di neraka, Allah menentukan, Allah mengadakan. Ketentuan Allah tidak ada penghujung. Apa yang Allah akan mengadakan tidak ada penghujung. Sebab semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada soal pula. Kalau semua Allah buat belaka, apa guna Allah buat makhluk? Dulu tanya gitu. Dah Allah buat belaka. Allah buat malaikat, gerak dia malaikat Allah buat. Allah buat syaitan jin, gerak dia syaitan jin Allah yang buat. Allah jadikan manusia, gerak dia manusia Allah yang buat. Apa guna Allah buat makhluk? Aduh tanya apa gitunya. Allah buat makhluk, Allah izinkan makhluk lah pula yang berperanang, yang buat sendiri. Itu musyrikun. Orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpegang Allah lemah. Allah lemah lah. Buat makhluk. Lepas tu, apa yang berlaku pada makhluk? Makhluk buat sendiri. Allah buat makhluk. Apa yang berlaku dengan makhluk kemudian Allah buat belaka. Pandai ni. Itu barulah kita berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Asas kepada tauhid rububiyah. Kita berpegang Allah Ta'ala Maha Kuasa. Hanya Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekian perkara. Tuan tanya pula, hal min khaliqin ghairullah, ada ke daripada yang menjadi selain Allah? Tak ada. Yang menjadi hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau golongan musyrikun ni, dia akan muskil. Dah Allah buat makhluk, apa? Tiba-tiba berlaku pada makhluk, Allah buat sendiri. Jangan korek tu. Ni golongan yang pakai akal sendiri. Ni pun orang nak menggunakan kebijaksanaan akal sendiri. Kadang-kadang golongan ni seperti tolak akal, tapi pakai akal tu. Atau pakai akal sendiri. Saya duk tanyalah. Cuma kita berpegang apa yang Tuhan buat, ada hikmah dia belaka. Setakat tu je.
Allah menjadikan makhluk. Setiap saat yang berlaku makhluk, Allah yang menjadikan. Dan Allah buat makhluk apa gitu. Ni soalan orang pening orang panggil. Orang pening ni dia akan memeningkan orang pula. Kan je. Allah buat makhluk. Apa yang berlaku pada makhluk, Allah buat berlaku. Lepas tu, Allah buat apa makhluk? Kita tanya Allah, Allah buat apa makhluk? Tak, Allah buat makhluk. Lepas tu Allah mengizinkan makhluk berperanan sendiri. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang Allah Ta'ala lemah seumpama tu. Bukan berpegang Allah Ta'ala maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Yang berlaku semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa yang Allah lakukan tidak ada penghujung. Sebab yang berlaku di hari akhirah semuanya perbuatan Allah tidak ada penghujung. Tapi kita bicara buat ilmu tadi tu. Ilmu mengetahui segala-gala. Adapun qudrah iradah hanya perkara yang harus berlaku saja. Yang wajib yang mustahil tidak berkait dengan qudrah dan iradah. Sama basar, mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Janji ada. Ada qadim, Allah mendengar melihat qadim, tanjizi qadim. Kalau ada tu baharu, Allah mendengar dan melihat baharu, dipanggil tanjizi hadis bagi sama dan basar. Tapi yang tak ada, Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Tapi Allah mengetahui. Allah mengetahui. Barang yang tak ada tu Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, tetapi Allah mengetahui. Jadi ta'alluq qudrah iradah ni kepada sekalian maujudat yang ada. Dia pun kepada samak ni. Bahawasanya samak Allah Ta'ala itu ta'alluq ia. Ta'alluq samak ni mendengarlah. Kalau yang qadim mendengar sedia kala, kalau yang baharu mendengar tu baharu. Mana sama ada maujud itu qadim. Maujud ni yang ada lah. Maujud perkara yang ada. Sama ada maujud itu qadim. Seperti zatnya, zat Allah Ta'ala. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala yang wujudiyah. Yang wujudiyah. Sifat yang ada. Sifat yang ada. Mana sifat yang ada? Qudrah sampai ke kalam. Wujud kidam bakak bukan sifat yang ada. Maka Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan wujud kidam bakak, tetapi Allah mengetahui. Jadi maujud ni maujud yang qadim. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah dan sifat Allah yang wujudiah yang ada ni. Allah mendengar. Sini mendengar. Allah mendengar sedia kala. Tanjizi qadim bagi sifat sama. Atau baharu. Baharu ni atas pada qadim. Atau baharu, jadi sama ada maujud itu baharu. Seperti zat dan sifat kan makhluk. Ni. Zat kita, sifat kita, sifat kudrah di tubuh kita, sifat yang ada. Allah mendengar akan zat kita dan sifat kita yang wujudiah jugalah. Yang adanya baharu, Allah mendengar dan Allah mendengar baharu. Tanjizi hadis bagi sama. Ni cerita sama, ni tak cerita bahasa ke bahasa cerita bawah tu pula. Dan sama ada suara atau tiada. Sama ada yang maujud tu ada suara atau tiada suara. Ada suara, Allah mendengar. Tak ada suara, Allah mendengar juga. Allah mendengar, janji ada. Tapi perkara tu yang ada, adalah. Tapi tak ada suara, Allah mendengar juga. Zat Allah tak ada suara, Allah mendengar zat Allah. Zat makhluk ni tubuh kita ni, tak ada suara, Allah mendengar. Walaupun tak ada suara. Cuma kita berlaku adah atas dunia,
kita mendengar bunyian sahaja, yang ada suara, yang ada bunyi sahaja. Kalau kita, kalau tak ada suara, senyap, ada ni, tu tak dengar lah. Ada ni, mungkin tak bunyi kan, cuma bunyi senyap gitu je. Tak tahulah tu. Warna bunyi senyap, bunyi senyap. Boleh, bunyi juga tapi senyap. Dia kalau bunyi kita boleh dengar. Kalau senyap tak boleh dengar. Lepas tu bunyi senyap, warna dia. Kenapa dia bunyi senyap? Warna bunyi senyap je. Bunyi, lepas tu senyap. Maksud dia apa? Kan kita cakap dalam buku tak ada, dalam buku sekolah tak ada bunyi senyap. Tu cakap kampung kita. Haji, apa bunyi senyap? Reti je. Dalam buku tak ada. Nampak tak ada? Satu hebat. Nampak tak ada. Tak ada nampak. Warna banyak hari dah nampak tak ada. Saya tak ada banyak hari. Awak nampak? Nampak lah. Nampak tak ada. Tu lah. Tu hebat orang Terengganu. Orang negeri lain tak ada. Jadi bunyi senyap pun bunyi. Tak ada pun nampak. Ni baru hebat. Jadi adah berlaku pada kita sekarang. Allah menjadikan kita dengar akan perkara yang ada bunyi. Allah memperlakukan adah kepada kita. Adah ni sama-sama. Allah melakukan adah pada kita. Kita mendengar atas dunia ni benda yang ada suara sahaja. Yang tak ada suara kita tak dengar. Itu adah. Hak ni hak biasa dicontohkan oleh Tok Guru. Benda yang tak ada bunyi tapi dia boleh dengar, itu menyalahi adah. Hak tu buat contohnya orang buta lah. Orang buta ni Allah tutup pandangan dia, tapi Allah jadikan pendengaran dia tajam. Akhirnya tak ada bunyi, dia boleh dengar. Ini cerita betul ni. Dia kerja naik pokok nyong, naik ke panjang Kabak, panjat tau. Panjat pokok nyong. Orang buta tak apa panjat pokok nyong, sebab dia takkan sesat. Tapi kalau pokok nyong hok bahan peti tak ada atas tu, siapa kata harga. Maknanya dia kerja naik pohon nyong. Tak sudut tipu dia lah. Tak sudut tipu. Kalau kata naik atas tu banyak buah kelapa hok muda-muda, tak sudah tipu. Dia letak telinga di batangnya tu, batang kelapa tu dia letak telinga. Tak ada buah muda. Bunyi apa? Tak ada bunyi. Macam mana? Ni. Allah tutup pandangan mata dia, Allah tajamkan pendengaran dia. Akhirnya menyalahi adah, orang buta ni dapat mendengar yang tak ada suara atas dunia. Itu biasa contoh Tok Guru buat. Yang memang kita akan mendengar hanya yang ada suara. Itu adah yang tuan pelaku atas dunia ni. Tapi boleh berlaku perkara yang menyalahi adah.